AB Channel. Geng-geng muda juga yang bantah. Hari ni padan muka korang. Hari ni baru padan muka korang. Korang ingat korang boleh pindah perlembagaan? Korang punya perlembagaan bersatu tu lagi besar supersede perlembagaan persekutuan ke? Dan perlembagaan baru korang tu pun la ilaha illallah. Itu hanya perlembagaan parti. Adakah kamu masih menyokong PMX ataupun tidak? Kalau jawapan mereka masih menyokong PMX. Kalau korang pandai dulu, korang sokong apa cadangan Datuk Seri Wan Junaidi. Tapi korang sendiri yang bantah. Dah jenis keturunan mencuri. Jenis curi, dulu curi 16 orang daripada UMNO, lepas tu curi 9 orang daripada PKR. Jadi kerjanya asyik nak mencuri je dari parlimen orang. Kalau nak buat kata, okey kami letak jawatan. Kita dah mufarakah, kita tak nak bersama dengan dikaji. Bukan salah silap. Kita tak nak bersama dengan Muhyiddin dan Nuraini. Kau kena tahu. Tak salah. Sebab yang membuat keputusan dalam satu ialah Nuraini. Bukti dia ada, dalil dia ada, nas dia ada. Korang daripada Perlembagaan Baru Bersatu ni, Bersatu tuntut untuk adakan pilihan raya semula 60% yang sokong PMS ni. Diorang tanya, adakah bakal jadikan pilihan raya semula? Ini semua jangan risaulah. Jangan risau tuan-tuan. Pertama sekali saya nak beritahu, ini semua pasal kebodohan Bersatu sendiri. Hari ni kena ingat dulu Datuk Seri Wan Junaidi cadangkan buat undang-undang Akta Lompat Parti tu kena ketat. Ketat supaya tak ada orang boleh lompat parti. Dan kalau tak lompat parti tapi tak ikut arahan ketua whip pun boleh hilang kursi. Tapi siapa yang bantah? MP-MP Bersatu yang bantah. Geng-geng muda juga yang bantah. Hari ni padan muka korang. Hari ni baru padan muka korang. Korang ingat korang boleh pindah perlembagaan? Korang punya perlembagaan Bersatu tu lagi besar supersede perlembagaan persekutuan ke? Muhyiddin, korang baru pindah perlembagaan Bersatu. Perlembagaan Bersatu tu kalau misalnya pertama sekali nak kena tahu bahawa keputusan dia orang ambil sokong PMX itu berlaku sebelum pindahan perlembagaan Bersatu dibuat. Maknanya diorang ni tak langgar salah apa-apa pun. Bila perlembagaan Bersatu tu dah dibuat, diluluskan, baru-baru ni diluluskan oleh Perhimpunan Agung Khas Bersatu, kena bawa pergi ke ROS. ROS nak lulus. Amboi. Sampai sekarang ni pindahan perlembagaan UMNO pun tak diluluskan lagi, tuan-tuan. Okey, perlembagaan UMNO sampai sekarang pun tak diluluskan lagi. Jadi nak tunggu nak tunggu pindahan perlembagaan UMNO tu kasih settle dulu. Barulah mungkin RS pertimbangkan perlembagaan baru korang tu. Dan perlembagaan baru korang tu pun la ilaha illallah, itu hanya perlembagaan parti. Kalau ikut perlembagaan parti korang, memang kalau selepas diluluskan oleh RS, kalau Susah-Agung Bersatu tanya dengan 6 orang daripada yang menyokong PMX ni, adakah kamu masih menyokong PMX ataupun tidak? Kalau jawapan mereka masih menyokong PMX, maka keahlian dia sebagai ahli Bersatu gugur. Tapi adakah kedudukan dia sebagai ahli parlimen gugur? Tidak. Tidak, sebab korang bodoh. Kalau korang pandai dulu, korang sokong apa cadangan Datuk Seri Wan Junaidi. Tapi korang sendiri yang bantah. Jadi bila bantah, walaupun kamu dah buat pindahan perlembagaan parti kamu sendiri, kena ingat Akta Lompat Parti tak kata pun kena ikut keputusan Majlis Kerja Tertinggi parti masing-masing. Tak ada. Perlembagaan kamu yang kamu pindah tu kata kena ikut keputusan Majlis Kerja Tertinggi, pimpinan tertinggi Parti Bersatu. Perlembagaan Persekutuan tak cakap begitu. Kalau itu hari ni korang setuju dengan cadangan Datuk Seri Wan Junaidi, hari ni dah jadi TYT Sarawak, sudah pastilah kamu takkan kecewa macam sekarang. Tapi pasal niat kamu pun memang yalah, dah jenis keturunan mencuri. Jenis curi, dulu curi 16 orang daripada UMNO, lepas tu curi 9 orang daripada PKR. Jadi kerjanya asyik nak mencuri je dari parlimen orang. Itu sebab kamu tak setuju. Dan hari ni kamu menyesal sendiri.
Masa suruh Syed Saddiq tarik sokongan pada PMX, tak kira. Kamu tak sedar, kamu suruh Syed Saddiq seorang, last kali 5-6 orang yang menyokong PMX. Makan tuan. Ini dipanggil senjata makan tuan. Jadi saya nak beritahulah kepada yang risau sangat nak pilihan raya apa semua sekali ni. Betul, memanglah kita UMNO pun suka nak pilihan raya. PAS pun kalau tengok ni Amal cakap mereka akan letak calon, dah bergaduh dah. PAS nak letak calon, Bersatu pun nak letak calon kan. Tempat tu tempat Bersatu kan, hantu raya PAS pula nak masuk. Macam mana kan? Belum apa-apa dah bergaduh ni tuan-tuan. Biasa Bersatu dan Diki. Tapi jangan bimbang tuan-tuan, pasal benda ni perlembagaan persekutuan tu lebih besar daripada perlembagaan Bersatu. Jadi sebelum 6 orang ni kosong kursi, mereka akan lawan tuan-tuan. Lawan masuk proses mahkamah tinggi, lepas tu mahkamah rayuan. Kalau kalah lagi boleh pergi mahkamah persekutuan. Tunggulah lagi 3-4 tahun. Tutup 3 tahun lepas sekarang mungkin dah pilihan raya. Melopong Tenganga. Tenganga lah si apa, Midin. Apa bodoh nak fikir pasal benda ni. Kita sembah hati sembah. Tapi kalau dia adakan pilihan raya cepat, contohnya kalau 6 orang tu kata okey kami letak jawatan, kita dah mufarakah, kita tak nak bersama dengan Nikaji. Bukan Nikaji. Salah silap. Kita tak nak bersama dengan Muhyiddin dan Nuraini. Kau kena tahu tak salah. Sebab yang membuat keputusan dalam satu ialah Nuraini. Bukti dia ada, dalil dia ada, nas dia ada. Muhyiddin dah umumkan letak jawatan, takkan mempertahankan. Tetapi selepas dapat arahan daripada Nuraini, ni Muhyiddin yang cakap. Dia beritahu pula, baru tuan-tuan tahu siapa yang berkuasa. So, pantang berundur. Kecuali kalau Nuraini suruh. Okey. Aduh. Kani. Okey. Dia pihak-pihak yang tidak berseberapa dengan kerajaan kan. Apa kerajaan buat ni mesti tidak bantai tu. Tapi yang baru-baru ni tu, diorang kritik tentang pengumuman tentang pelaburan yang tertinggi dalam sejarah apa semua. Katanya macam umum. Tapi tak dapat apa. Ya. Ini orang yang cakap umum tak dapat apa tu semua. Dia sebenarnya tak faham. Pengumuman tentang pelaburan diluluskan ni sebenarnya diamalkan oleh kerajaan sejak dulu lagi. Tak kisahlah BN ke, PN ke, PH ke, sehinggalah kerajaan Madani sekarang ni. Dari dulu lagi ada pengumuman. Azmin berapa kali buat pengumuman? Muhyiddin berapa kali buat pengumuman, dapat bersana dapat sini. Benda ni biasa. Maksudnya kaedah ni memang diguna pakai daripada dulu je untuk umum pelaburan. Cuma bila kerajaan sekarang, kerajaan Madani umumkan pelaburan, diluluskan 329.5 bilion, yang tertinggi dalam sejarah. Pelik kita bila pihak yang pernah jadi sebahagian daripada kerajaan dulu, PAS dengan Bersatu ni, tiba-tiba nak kritik pasal pelaburan diluluskan. Sedangkan masa pelaburan diluluskan, diumumkan dulu zaman mereka senyap pun tak ada pun. Mereka kata ini kami umum je, sebenarnya duit tak masuk pun. Tak ada yang kritik. Saya nak beritahu 85% projek perkilangan yang diluluskan daripada tahun 2001 sampai 2022 telah pun dilaksanakan, manakala 50.1% projek yang telah diluluskan pada zaman tahun 2023 ni telah dilaksanakan. Kita mesti ada asas untuk kritik, tak boleh bangkang dan berlongkang ni. Perjanjian pelaburan ni bukan hari ni sign esok terus kita boleh banner, hari ni sign macam bak kata orang tu, hari ni kahwin esok dapat anak. Bukan macam tu. Dia ada banyak kesan terhadap negara dan local economy. Macam pembangunan kawasan setempat, peluang pekerjaan, ianya membantu merancangkan ekonomi tempatan, dan banyak lagi faedah lain yang menguntungkan rakyat bila pelaburan ni masuk. Okey, bukan tak okey nak kritik ni, tapi tak payahlah nak cipta seolah-olah macam mencipta naratif palsu, seolah-olah pelaburan yang diluluskan ni tak pernah diumumkan oleh kerajaan sebelum ni. Benda ni dah pernah berlaku, zaman dulu, kerajaan dulu pun mereka tetap umumkan. Jadi kenapa bila sekarang ni kerajaan umumkan,
Ada je dia orang nak petikai kan. Padahal benda ni biasa. Pelaburan masuk. Dan dengan kemasukan pelaburan ini, bukan hanya ianya menambah peluang pekerjaan, mengurangkan kadar jenayah, tetapi ianya menambah mengukuhkan kedudukan ekonomi negara. Dan bila negara ada duit lebih, negara boleh pulangkan balik pada rakyat dalam bentuk bantuan, subsidi yang lebih banyak lagi. Dan dalam masa yang sama, kita kena ingat juga, bila foreign direct investment ni masuk tuan-tuan, dia orang masuk, dia orang kena tukar kepada ringgit untuk melabur dalam negara ni. So demand untuk ringgit tu akan meningkat. Tuan-tuan duk bising bila nilai ringgit jatuh, tapi bila kerajaan pergi ke sana, hari ni Dato' Sri Anwar berada di Melbourne, pergi berbincang dengan negara-negara luar, menyaksikan bagaimana orang masuk melabur ke Malaysia, tanda tangan perjanjian dan sebagainya. Tuan-tuan, bila duit foreign direct investment ni masuk ke dalam negara, demand untuk ringgit tu akan meningkat, maka nilai mata wang kita akan mengukuh. Itu sebab walaupun 2016 hujung tahun Trump menang, akibat daripada Trump menang, semasa di kempen dia kata dia akan naikkan interest rate, kadar OPR di Amerika. Kita punya FDI daripada Amerika ni semua keluar, semua pergi balik ke Amerika tuan-tuan, kan? Dan ini menyebabkan ringgit menjunam pada Disember tahun 2016. Tetapi apa Dato' Sri Najib buat? Dato' Sri Najib buat macam yang Dato' Sri Anwar buat lah. Dia pergi berjumpa dengan pemimpin-pemimpin luar, pergi tarik pelabur masuk ke dalam Malaysia. Daripada 1 Januari 2017, kalau kita tengok nilai ringgit mengukuh tuan-tuan, mencanak naik sehinggalah bila kerajaan bertukar tangan daripada dipimpin oleh Dato' Sri Najib kepada oleh Tun Dr. Mahathir, barulah ringgit tu jatuh balik tuan-tuan. Sebab apa? Sebab usaha yang dilakukan oleh Perdana Menteri ketika itu untuk menarik pelabur-pelabur daripada luar. Itulah yang Dato' Sri Anwar dia buat. Jadi kalaupun benci dengan kerajaan hari ini, benda yang baik dia buat, kita sokong lah. Kalau dia ada buat benda yang tak baik, kita tegur. Itu cara yang sepatutnya lah berlaku. AB Channel.